Macam mana terjadinya sumbing ni, apa yang diberitahu oleh ibu dan bapa Fida. So waktu abah nak hantar mak pergi kerja, ada kereta yang dia tak naik handbrake. So bila naik atas bukit tu, kereta tu dia ghostan dan dia terlanggar motor abah. Jadinya mak terhumban ke dalam longkang. Jadi apa yang diberitahu oleh doktor adalah kerana hentakan yang terlalu kuat dekat perut tu, jadi bibir tu dia terhentak. Macam itulah. Cuma dalam waktu mula-mula beranak tu, dia kata dia sedih lah. Bukan sedih sebab tak terima, tapi dia sedih sebab dia kesian. Kesian tengok Fida dalam keadaan macam ni. Sampai ada juga dia bagi tahu yang ada orang yang bawah rumah siap minta Fida kalau mak tak nak. Means dia nak jadikan Fida sebagai anak angkat lah kalau mak tak terima. Tapi mak dengan abah dia sangat-sangatlah sayang Fida. Dia sangat-sangatlah terima Fida seadanya. Rawatan dan pembedahan memang ada. Kalau ikutkan Fida punya bibir, belahan bibir ni dia terbuka. Ke semua orang yang sumbing ni, dia memang dia punya bibir ni terbuka. Cuma kalau sumbing tu dia ada level-level dia. Macam Fida hanyalah sumbing bibir. Sebab tu Fida tak sengau. Bila orang yang sengau ni dia selalunya dia sumbing bibir dan lelangit. Dia tak ada lelangit. Jadi dia ada sumbing lah. Fida memang dirawat, dijahitkan mulut ni, dirapatkan. Cuma Fida punya tahap jahitan tu agak kasar sebab masa tu memang mak abah tak mampu nak buat rawatan yang very halus dia punya jahitan. Jadi tapi tak apa, Fida okey je, kita terima je. Janji dia bersambung. Walaupun dia agak kasar, sebenarnya boleh buat lagi, tapi kita decide untuk macam ni je. Waktu dulu tu memang mak tak mampu, mak abah memang tak mampu. So asal dia bercantum dan boleh makan dan menyusu, alhamdulillah. Atas kekangan kewangan keluarga, Fida hanya sempat meneruskan pengajian dalam bidang kemahiran seni kulineri di tahap 3 sahaja. Beliau kemudian bekerja sebagai pelayan restoran untuk membantu keluarga. Selepas beberapa tahun, Fida mendapat tawaran untuk bekerja dalam bidang perhotelan sebagai pengurus bahagian jualan. Namun minat yang mendalam terhadap dunia kecantikan membawa Fida menceburi bidang perniagaan pula. Sampai satu masa Fida terfikir yang aku kena keluar. Aku kena keluar untuk pastikan perempuan-perempuan lain yang sumbing macam aku ni, macam Fida ni pun berkeyakinan tinggi macam Fida. Sumbing ni dia bukan cacat, bukannya OKU. Jadi untuk Fida pastikan orang-orang yang sama sumbing dengan Fida lebih berkeyakinan, Fida akan pastikan Fida akan keluar lebih supaya diorang nampak Fida. Bermula dengan menjual pelbagai jenis produk kecantikan daripada usahawan tempatan, kini Fida adalah seorang daripada pengasas rangkaian produk penjagaan dan kecantikan rambut. Pencapaian diri yang paling tinggi setakat ni adalah pada tahun ni. Alhamdulillah, ya Allah, daripada tak ada apa-apa, orang kata sampai kita saving pun tak ada, pada tahun ni juga Fida dapat bantu seramai hampir 3,000 ejen Fida, dan juga dalam bidang ni Fida dah berjaya melahirkan 5 orang jutawan. Alhamdulillah. Dan di samping itu juga Fida dapat bahagiakan mak abah, bawa mak abah pergi jalan-jalan, bawa mak abah pergi naik kapal terbang, belikan apa yang mak abah nak, dapat bahagiakan anak minta tu boleh, minta ni boleh. Alhamdulillah, benda ni lah yang Fida nak sangat buat untuk keluarga. Sudah lali dengan keadaan bibirnya yang sering menjadi bahan ejekan dan gurauan, Fida akui sehingga kini masih ramai masyarakat di luar sana tidak segan silu melontarkan kata-kata yang kurang menyenangkan. Masih ada orang mempersoalkan lagi bibir Fida. Mesti ada, setiap hari ada. Macam yang
yang tahu Fida ni online business. So bila setiap kali Fida live dekat TikTok ke, dekat IG ke, dekat Facebook ke, akan ada sentiasa orang tanya, kenapa bibir tu? Kenapa bibir tu sengit bengek? Cocok bibir ke? Sebab tu lah tak jadi sampai jadi macam tu buruk. Ada yang cakap macam tu. Tapi Fida buat tak tahu sahaja. So adakah Fida ada niat untuk merubah ataupun memperbaikikan lagi bibir ni? Actually bibir Fida ni masih lagi boleh diperbaiki, sebab kalau perasan bibir Fida ni dia agak kasar jahitan dia. Sebenarnya kalau zaman moden yang zaman sekarang ni, kita punya jahitan ni dia dah boleh jadi sehalus benang apa yang doktor gigi cakap dengan Fida. Cuma Fida decide untuk tidak perbaiki lagi, cukuplah. Yang sekarang ni pun orang kata dah banyak, orang kata menjadi punca rezeki Fida. Orang kata kalau tak ada yang sumbing ni, mungkin Fida tak jadi yang macam sekarang. So Fida decide untuk tidak langsung perbaiki lagi bibir. Cukuplah asal boleh makan, asal nampak elok. Alhamdulillah.